Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Seorang pelajar lelaki ditemui mati di bilik asrama dipercayai dibelasah rakan dalam kejadian di sebuah kolej vokasional di Lahad Datu awal pagi 22 Mac 2024. Mangsa Muhammad Nazmi Aizat Muhammad Narul Azwan berusia 17 tahun, pelajar program bioteknologi, ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri oleh warden asrama yang bertugas pada 6.50 pagi. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Asisten Komisioner Dr. Rohan Shah Ahmad berkata pihaknya menerima laporan yang dibuat oleh pengarah kolej berkenaan. Mangsa adalah penghuni asrama kolej itu ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pihak Hospital Lahad Datu yang hadir untuk memberikan rawatan kecemasan. Bertindak di atas laporan yang dibuat itu, sepasukan polis dari Bahagian Siasatan Jenayah Daerah BSJD Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lahad Datu bergegas ke lokasi kejadian. Siasatan mendapati kejadian berlaku di bangunan asrama lelaki kolej berkenaan dan mendapati kejadian benar-benar berlaku berikutan penemuan mayat remaja lelaki dalam keadaan terbaring di lantai di dalam sebuah bilik asrama kolej itu. Menurutnya, pemeriksaan selanjutnya mendapati terdapat kesan kecederaan dan lebam di beberapa bahagian tubuh mangsa. Pada waktu itu, pihak polis mengenal pasti punca kejadian ialah perselisihan faham antara mangsa dengan penghuni-penghuni asrama yang lain, namun puncanya masih dalam siasatan. Selepas itu, mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Lahad Datu bagi proses bedah siasat untuk mengenal pasti punca kematian mangsa. Polis juga menahan seramai 13 pelajar lelaki berusia 16 dan 19 tahun, manakala satu rampasan alat pengecas telefon pintar yang dipercayai berkait dengan siasatan kes ini. Selain itu, polis juga mengesan 7 saksi bebas untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Lalu, apa yang telah terjadi kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Mahkamah Magistrate Lahad Datu telah membenarkan semua suspek direman 6 hari sehingga 29 Mac untuk siasatan lanjut mengenai insiden mengejutkan ini. Polis juga telah mendapatkan keterangan daripada 12 saksi termasuk 4 warden asrama, pengawal keselamatan dan beberapa pelajar. Polis turut menjalankan ujian air kencing dan mendapati kesemua suspek bebas daripada penyalahgunaan dadah, dan dalam masa yang sama mereka turut merampas 12 telefon pintar milik suspek. Kematian Muhammad Nazmi juga mengundang kemarahan pelbagai pihak. Berita yang dipaparkan di laman Facebook Daily Express turut dipenuhi dengan komen meminta agar hukuman setimpal dikenakan ke atas pelaku. Masyarakat turut menzahirkan rasa sedih atas kejadian ini dan berharap agar keluarga mangsa tabah atas kehilangan mangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan KPM bersedia memberi kerjasama penuh berhubung siasatan tersebut. Dalam kenyataan, KPM memaklumkan pihaknya tidak berkompromi dengan salah laku buli di semua institusi pendidikan bawah kelolaannya. KPM menzahirkan rasa duka cita dan ucapan takziah kepada keluarga mangsa pelajar kolej vokasional di Sabah yang telah meninggal dunia. Kematian mangsa masih dalam siasatan pihak berkuasa dan KPM bersedia memberi kerjasama penuh. KPM juga telah mengambil tindakan segera dengan memberi bantuan kebajikan kepada keluarga mangsa. Sokongan psikososial turut ditawarkan kepada keluarga, pelajar lain, guru dan seluruh warga kolej. Keluarga kepada Muhammad Nazmi sementara itu meminta diberikan ruang ketika waktu yang sukar ini. Keluarga mangsa yang ditemui di pekarangan Jabatan Forensik Lahad Datu dilihat masih dalam keadaan terkejut dan sukar menahan kesedihan ketika menunggu proses bedah siasat dijalankan. Buat masa ini kami tidak mahu mengeluarkan apa-apa kenyataan. Harap maklum, jelas salah seorang ahli keluarga. Mangsa disifatkan sebagai seorang anak yang penyayang dan bertanggungjawab terhadap keluarganya. Malah Allahyarham Muhammad Nazmi Aizat juga mempunyai sifat ringan tulang serta penghibur dalam keluarganya. Itu adalah sedikit kisah yang dikongsikan oleh datuknya dalam satu lawatan daripada Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Bahagian Segama IR Rajesh Yusof di kediamannya di Kampung Silabukan, peringkat 4 Tunku. Bagaimanapun, Ibu Allahyarham yang merupakan ibu tunggal yang menyara ketiga-tiga anaknya seorang diri dikatakan hanya tertunduk diam sepanjang kunjungan tersebut. Jenazah Muhammad Nazmi Aizat telah selamat dikebumikan pada malam Sabtu 23 Mac di tanah perkuburan kampungnya. Pengebumian jenazah dilakukan selepas proses bedah siasat selesai dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Lahad Datu pada hari yang sama.
Siasatan polis mendapati isu kehilangan wang menjadi punca perselisihan faham antara pelajar Kolej Vokasional Lahad Datu itu hingga mengakibatkan kematian mangsa. ACP Dr. Rohan Shah Ahmad berkata ia berikutan dua pelajar Kolej Vokasional itu masing-masing kehilangan wang RM50 serta RM35 dan mangsa kemudian dituduh sebagai pencuri, seterusnya mengakibatkan perselisihan faham. Mangsa kemudian dipukul hingga mati. Kejadian yang dikatakan membabitkan wang hilang hanyalah dinamakan sebagai puncanya sahaja, entahkan betul atau tidak yang sebenarnya mereka ini sudah tiada peri kemanusiaan di dalam diri sehingga membenarkan diri menjadi ganas terhadap sesama sendiri. Amat mustahil perkara ini boleh berlaku jika diri mempunyai sifat empati dan kemampuan berfikir secara waras. Dalam masa yang sama, Kerajaan Negeri Sabah memandang serius kes keganasan membabitkan mangsa ini. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Fairuz Rendan berkata perkara sedemikian dapat dielak sekiranya pelajar dan penghuni mempunyai disiplin dan semangat toleransi tinggi selain melaporkan segera sebarang perselisihan faham dalam kalangan penghuni asrama. Ini penting agar insiden yang tidak diingini seperti yang berlaku ini tidak berulang pada masa akan datang. Oleh itu, amat penting untuk terapkan sifat kemanusiaan yang tinggi dalam diri anak-anak kita supaya mereka dapat menilai betapa berharganya nyawa seorang manusia mahupun seekor binatang. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Nazmi Aizat Muhammad Narul Azwan. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.